Assalamualaikum. Rancangan Malaysia ke-12 telah pun dibincangkan dalam Parlimen. Tapi apa sebenarnya itu rancangan Malaysia ke-12 ni? Untuk pengetahuan, rancangan Malaysia ni akan dilakukan setiap 5 tahun. Dan yang pertama kali ialah dilakukan pada tahun 1996 hingga 1970. Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 ni sepatutnya dilakukan pada tahun 2020 tetapi ditunda pada tahun 2021 akibat endemik COVID-19. Dalam RMK-13 ada beberapa isu yang ditekankan dalam dia. Antaranya ialah pemulihan sistem pendidikan pasca pandemik. Yang kedua ialah memperkasa pembelajaran digital, dan yang ketiga ialah pengukuhan latihan perguruan. Pemulihan sistem pendidikan selepas wabak COVID-19. Dalam pemulihan pendidikan pasca pandemik ini banyak yang perlu dipulihkan selepas wabak COVID-19. Antaranya ialah dalam sistem kurikulum itu sendiri perlu dikaji adakah sesuai lagi ataupun tidak. Kurikulum selepas pasca pandemik mestilah bersifat futuristik. Makna kata kurikulum yang dilakukan tu lebih bersifat terbuka, lebih bersifat pemodenan. Sebagai contoh, kurikulum yang tidak terikat hanya pada buku teks. Misalnya dalam pendidikan teknikal dan juga latihan vocational. Dalam memulihkan sistem pendidikan ni, rakyat juga perlu didekatkan dengan teknologi yang semakin membangun. Jadi, penekanan terhadap penelitian kurikulum amat ditekankan. Isu yang kedua yang difokuskan dalam RMK-13 ialah memperkasa pendidikan digital. Pendidikan digital ni adalah perkara yang sangat relevan pada zaman sekarang. Perlu selaras dalam satu negara. Makna kata penggunaan digital ini harus digunakan dalam seluruh Malaysia, seperti yang dibuat di Singapura ataupun di Finland, menggunakan bahan elektronik menggantikan buku teks. Seterusnya ialah memperkukuhkan latihan perguruan. Sistem pendidikan yang baik datangnya daripada seorang guru yang cekap. Sebagai seorang guru yang bakal mendidik para pelajar, harus ubah mentaliti dan kuasai semua ilmu. Saya juga setuju kurikulum itu dikaji bukan saja pada murid tetapi pada cikgu juga, pada guru juga. Sebab kalau kita nak capai pendidikan kita pada tahap global, jentera pendidik itu harus kena kental. Jadi cadangan saya ialah harus kaji balik kurikulum yang sesuai dengan peredaran zaman sekarang. Latihan perguruan juga perlu memperkuat lagi latihan dari segi digitalisasi. Saya juga mencadangkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak berwajib supaya memberikan sumbangan dana ataupun memberi peranti yang elok yang boleh dipakai kepada para pelajar untuk lebih ke arah modernisasi dari segi pembelajaran mereka. Jadi dengan adanya peranti-peranti, dengan adanya jaringan-jaringan internet, mereka akan terus dapat meneruskan lagi pembelajaran secara atas talian. Semasa pandemik, terdapat banyak masalah yang berlaku dari segi kesihatan, dari segi kewangan, dari segi mental. Kesemua masalah yang dihadapi oleh rakyat dan juga para pelajar, khususnya ibu bapa, perlu diambil kira oleh kerajaan. Salah kekurangan peranti ataupun ketiadaan peranti juga menyebabkan pembelajaran seseorang pelajar itu terjejas. Perubahan secara drastik terhadap pendidikan di negara kita. Yalah kan, dulu peranti hanya ada telefon dan komputer riba yang tak ada apa-apa. Tapi sekarang komputer riba dengan smartphone ataupun telefon pintar sekarang adalah medium perantaraan antara seorang guru dan seorang pelajar. Jadi benda sedemikian adalah sangat penting untuk meneruskan pembelajaran mereka. Tidak dilupakan juga ialah jaringan internet ataupun jaringan rangkaian internet. Memerlukan jaringan yang kuat untuk kita menyertai kelas online. Jadi kalau line tak berapa nak laju, mungkin akan menyebabkan pembelajaran seorang pelajar itu terjejas. Saya mengharapkan pihak kerajaan ataupun kementerian memperkasakan teknologi digital dan memberi subsidi kepada mereka untuk meneruskan lagi pembelajaran secara jarak jauh, iaitu secara online.